من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi, kita sama-sama bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Kita memulakan majlis Quran kita pada hari ini, My Quran Time. Quran, salat, infak, sama-sama untuk kita menyelusuri kepada halaman yang ke-15 daripada surah Al-Baqarah, mempunyai panduan-panduan hidayah yang amat penting untuk kita tidak mengulangi kesilapan Bani Israel. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Safa apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kembali semula kita untuk bersama surah Al-Baqarah. Tuan-tuan yang berada di rumah, ya, yang berada di studio pada hari ini, ahlan wa sahlan. Kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah terus menambahkan kebaikan dan membaiki niat kita, hati kita dengan ilmu yang kita ikuti pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis bagi 3 ayat yang kita akan dalami pada hari ini. Kita sama-sama perhatikan. Iaitu pada ayat yang ke-97, kita melihat pada bagaimana Bani Israel memusuhi malaikat Jibril. Mengapa memusuhi kepada malaikat Jibril berbanding Mikail? Ini yang kita akan lihat sebagai salah satu daripada bukti bahawa sebenarnya Bani Israel memilih-milih mana yang ingin diimani, mana yang tidak mahu diikuti. Kemudian diikuti pada ayat yang ke-98, peringatan tidak bermusuh dengan Allah dan utusan-utusannya. Dan pada ayat 99, kita melihat kepada wahyu yang jelas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apakah hidayah penting untuk kita sama-sama peroleh daripada ayat tersebut. Mari sama-sama kita baca 3 ayat daripada ayat 97 hingga 99 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah dapat sama-sama kita pada ketika ini dalam My Quran Time 2.0 Quran Salat Infak. Hari ini muka surat 15, kita akan baca daripada ayat 97 hingga 99, bahagian yang kedua lah, potongan yang kedua daripada muka surat 15 ini. Jom sama-sama kita hayati bacaan 3 ayat ini. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga kebaikan. Yang penting kita mendapat ilmu, penjelasan daripada Al-Quran Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال
فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدق الله. Surah Al-Nazim, kita bacaan daripada ayat yang ke-97 hingga ayat yang ke-99 sebentar tadi. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, yang kita doakan agar kita dapat pelajaran daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Dan ayat yang ke-97 ni adalah kesinambungan bagaimana kalau perbincangan kita sebelum ini, orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi itu merasakan bahawa mereka sajalah yang layak untuk ke syurga di akhirat nanti, tetapi mereka adalah orang yang tidak pun yakin dengan perkara tersebut disebabkan bila dicabar untuk mati, al-maut, fatamannaul maut pada ayat yang ke-94, mereka sebenarnya adalah orang yang takut dan malah lebih daripada itu ingin hidup sepanjang mungkin dalam kehidupan di dunia. Maka Allah menyatakan lagi, apakah lagi hujah untuk bersama dengan mereka Bani Israel ini yang memilih-milih kebenaran. Allah menyatakan pada ayat yang ke-97, katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahawa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi di dalam ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita diajar untuk berhujah ataupun bercakap kepada mereka yang ada masalah keimanan. Apa masalahnya dalam hal ini Ustaz ya? Dia pilih-pilih. Dia kalau katakan Jibril dia tak suka. Ya, kalau kita tengok daripada tafsir Baghawi ini menyatakan bahawa salah seorang daripada ulama Bani Israel itu Abdullah bin Surya ya bertemu dengan Nabi dan dia kata bahawa siapakah malaikat mana yang turun daripada langit? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjawab Jibril. Dia kata, oh kami tak suka Jibril. Pasal Jibril inilah yang menguruskan azab kepada mereka yang menentang kepada, ataupun dia tak cakap menentang lah, dia cakap Jibril yang membawa azab kepada Bani Israel pada waktu dahulu, padahal sebenarnya kerana Bani Israel ada yang melawan kepada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak suka. Yang dia suka Mikail. Dia suka Mikail, dia tak suka Jibril. Maka Allah kata siapa yang memusuhi Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, sesungguhnya dialah Allah yang menurunkan al-Quran pada hatimu wahai Muhammad dengan izin Allah. Satu lagi yang mereka tak puas hati Ustaz, Jibril tersilap alamat. Jibril tersilap alamat. Sepatutnya Jibril ni bagilah wahyu akhir ini kepada Bani Israel, kami masih ada, tetapi diberikan kepada seorang insan bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan bukan Bani Israel, iaitu orang Arab. Jadi dia rasa ini memang Jibril ni saja nak kenakan kita. Maka Allah kata sebenarnya perintah Jibril menghantar wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qalbik itu pada hati Nabi Muhammad adalah perintah daripada Allah biiznillah, bukannya perintah daripada sesuka-suka Jibril itu sendiri. Dan peranan al-Quran yang diturunkan itu adalah musaddiqan lima baina yadayhi, iaitu al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada Taurat, yang apa ada pada Taurat. Selain itu peranannya memberi hidayah dan memberi khabar gembira kepada siapa? Bukan kepada Bani Israel ataupun Yahudi, tetapi orang beriman. Siapa yang beriman betul-betul dia dapat khabar gembira. Tetapi kalau siapa yang tak beriman, yang kata sebelum ini pada ayat yang ke 91, kami beriman tapi sebenarnya mereka kufur. Pada zaman Nabi Musa pun kufur, pada waktu ini pun bila kata Taurat yang ada isi berkaitan dengan keimanan pada Nabi Muhammad, mereka tidak pun benar-benar mengikutinya. Kalau betul-betul beriman, dia akan menyerah diri kepada kebenaran. Jadi ini adalah ayat yang ke-97 sebagai satu perkataan. Sebagaimana kita maklum, bila Allah menyatakan qul, satu, Allah ajarkan pada Nabi untuk sampaikan pada orang-orang yang didakwahkan. Yang kedua, kita nyatakan qul ini sebagai penegasan dalam hidup kita Ustaz.
Ya, maksudnya kita jangan pula kata pasal Jibril ataupun ada malaikat yang memberi kesan tak baik kepada kita rasakan dia adalah musuh, padahal sebenarnya kita perlu mengikut peraturan daripada Allah. Malaikat tak pernah pun bermusuh dengan kita. Malaikat tak pernah pun. Malaikat hanya menjalankan tugas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih daripada itu ialah kalau kita makin rapat dengan Al-Quran, kita akan makin rapat dengan Rasul, kita akan mendapat hidayah dan kita akan dapat kabar gembira. Sebabnya bagi tuan-tuan, walau ujian besar macam mana dalam hidup, apabila ada Al-Quran, kita ada busyra, Ustaz. Busyra sebagai kabar gembira dan terus ceria bersama Al-Quran. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran Solat Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله. Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-97 hingga ayat yang ke-99, dan alhamdulillah kita sudah pun melihat pada ayat 97 sebentar tadi Ustaz ya, bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhujah kepada Bani Israel itu, kalau katakan bermusuh dengan Jibril, sesungguhnya Jibril melakukan tugas menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dipilih Nabi Muhammad bukan pilihan Jibril, tetapi biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita Ustaz ya, kadang-kadang ada kelebihan sampai pada seseorang, sebenarnya Allah yang pilih, ya, Allah yang pilih, dan bukannya orang tu pilih ataupun orang lain pilih kalau ia menurut kepada peraturan. Dan kita janganlah pula menjadi orang yang bermusuh dengan kelebihan yang diberikan kepada orang lain, dan puncak kepada pemusuhan ini sampai bermusuh dengan malaikat. Ya, jadi ini sebagai satu buruknya akhlak ya. Dia apabila bercakap perkara ini, Quran itu adalah membenarkan apa yang ada pada Bani Israel, iaitu dalam Taurat mereka. Itu pun mereka tak setuju juga. Dia kalau boleh semuanya dekat dia. Jangan dia berpindah kepada orang lain. Sepatutnya Quran ini menjadi hidayah, tetapi bagi mereka Quran ini sebagai sumber kezaliman ataupun menjadi sumber yang menakutkan, ya, terbalik daripada apa yang Allah nyatakan di sini, wa busyra lil mukminin, iaitu kabar gembira, menggembirakan, menyebabkan kita makin bersemangat. Tetapi bagi Bani Israel, mereka tidak puas hati ya dengan penurunan Al-Quran ini. Jadi ayat 97 ini memberi pelajaran kepada kita dalam hidup kita ini, bila ada Al-Quran terus kita menggapai kebahagiaan dan khabar gembira. Itu yang kita faham. Dan
kalau kita ada rasa down, ya, rasa tak semangat Ustaz ni, dalam Ya. hidup ada masalah, ya, katakan banyak perkara yang perlu kita fikirkan, terus saja capai Al-Quran. Ya, Quran akan memberi busyra, ya, memberi khabar gembira daripada kadang-kadang tak faham pun. Dengar Ustaz Tirmizi baca saja, ya, saya baru ni balik daripada Perak, ramai jumpa makcik-makcik, pakcik-pakcik yang ikut My Quran Time, dia tanya, kat mana nak tengok kan, pasal disebabkan oleh nak cari kat TV kat mana apa sebagainya. Tapi mereka kata bahawa bila duduk seorang-seorang, ya, bila dengar Al-Quran dibacakan sahaja, ianya memberi hiburan, ya, memberi semangat, berbanding dengan kalau selama ini mungkin kalau katakan tak ada program Quran, duduk kat rumah tu kira stres je lah kan, mengapa anak tak call, anak tak balik. Sekarang ini diisi dengan Al-Quran. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua yang mengikuti My Quran Time, beritahu kepada kawan-kawan ahli keluarga dan yang berada di studio, ya, yang terus istiqamah. Teruskan semangat, ya. Bila saya jumpa 300 orang semalam tu, saya rasakan bahawa wah, rupa-rupanya kita tak kenal kan, tak tahu pun siapa yang dengar, siapa yang lihat, tetapi yang pastinya Allah menyusun Al-Quran ini adalah sebagai sumber hidayah, ya, pencerahan kepada pelbagai masalah dan juga memberi kegembiraan. Dua perkara, ya, dua sudut yang perlu kita beri perhatian, hidayah dan busyra. Mengapa penting? Kerana hidayah ni dia dapat pencerahan Ustaz, ya. Tapi busyra ni perasaan gembira. Kadang-kadang kita dapat hidayah tapi kalau hati tu tengah berkecamuk, ya, memang dia tak jalan juga, ya. Ataupun kadang-kadang kita gembira tetapi tak tahu macam mana nak move on, nak terus ke hadapan dengan panduan yang jelas, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi Bani Israel, apakah yang berlaku? Mereka pilih-pilih. Itu sebabnya ayat yang ke-98 kita baca sekali lagi, Allah membuat kesimpulan bagaimana kesan kalau katakan sesuatu kaum itu, dia suka yang ini, dia tak suka yang itu, apa kesannya? Ayat 98 kita baca sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, kita beralih pada ayat 98 pula untuk tadabbur pada ayat kedua ini. Ada perkataan apa nama ni, Allah, malaikat, Rasul dan Jibril, Mikail ada juga dekat situ. Sama-sama kita baca terlebih dahulu dan kita nak melihat intipati ayat yang biasa perkataan yang kita dengar, lihat, tapi mungkin apakah maksud di sebaliknya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Sadaqallah. Surah Nazim pada ayat yang ke-98, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi di sini sebenarnya mereka memusuhi Jibril, Ustaz. Tetapi Allah mulakan dengan man kana aduwwal lillah, barang siapa yang bermusuh dengan Allah. Terus saja. Maksudnya ialah apa? Kalau percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada rasul, kepada kitab, akhirat, qada qadar, 6 rukun iman yang ada, dia tak boleh tolak satu. Tolak satu ataupun malaikat yang ada 10 wajib diimani itu, tolak satu dia kira gone, ya, habis. Diistilahkan sebagai lil kafirin, ya, dianggap sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang ke-97 sebenarnya mereka bermusuh dengan Jibril. Jibril tidak pun melawan balik ataupun balas balik. Allah yang memperjuangkan, ya, sebagaimana juga Nabi, bila Nabi dimusuhi oleh orang-orang Quraisy Mekah contohnya, Nabi tidak balas balik, ya, tetapi Allah yang memperjuangkannya di dalam Al-Quran. Ini pelajaran penting dalam hidup kita. Kadang-kadang ada orang yang mungkin mengutuk kita, Ustaz, ya. Jangan kita balas balik. Ya, kalau kita balas balik sebenarnya 2 kali 5 aja. Ya, biarkan Allah akan menguruskannya. Kadang-kadang ada orang lain, kebenaran akan muncul juga apabila kita terus konsisten di atas jalan kebenaran. Maka pada ayat 98 ini Allah mengatakan siapa yang bermusuh pada Allah, pada malaikat yang ada, rasul-rasul yang ada, Jibril dan Mikail. Sebenarnya bagi Bani Israel, mereka cinta je, suka je pada Mikail. Tapi Allah cakap bahawa sebenarnya
kamu cinta pada Mikail, kamu bermusuh dengan Jibril, sebenarnya kamu bermusuh dengan Allah, para malaikat-malaikat yang lain, para rasul-rasul yang ada pada Jibril dan juga pada Mikail. Kamu kata sahaja kamu cinta pada Mikail, tapi sebenarnya kamu pilih Mikail tu pasal ikut cita rasa dia. Ya. Ikut cita rasa dia. Jadi apa kesimpulan daripada perkara ini? Sebenarnya kita tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih. Bab malaikat pun tak boleh pilih-pilih. Bab rasul pun tak boleh pilih-pilih. Dan sudah tentunya di sebalik malaikat dan rasul ini ada wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh pilih-pilih. Kadang-kadang ada masa Ustaz ni kita baca ayat tertentu kita rasa bersemangat pasal kita dah buat. Ya. Ada masa kita jumpa ayat itu memang tampar kita betul-betulnya. Kan? Kita je yang bila duduk dengar tadabbur, sama ada saya tadabbur ke, kita baca sendiri ke, ustaz baca ke, waktu tu kita rasa macam kalau boleh nak sembunyi bawah meja kalau boleh kan. Pasal apa? Pasal kita tahu bahawa saya sebenarnya sedang ditegur Allah dalam ayat ini. Tapi poinnya apa? Poinnya teruskan baca, ya. Kita minta ampun pada Allah ketika kita rasa kita tak mencapai standard ayat yang dibacakan, tapi jangan kita skip Ustaz. Jangan skip. Kita skip dan kita rasa macam tak apa, ayat ini tak berapa penting ataupun ianya dimanipulasikan, dicairkan. Contohnya ialah sebenarnya perkara ini Allah tegur tapi ini untuk orang lain. Saya okey disebabkan saya ni banyak buat kebaikan, saya banyak ni. Tidak boleh, ya. Itu adalah salah satu daripada sifat yang dinyatakan di sini, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah ini musuh kepada orang-orang yang kafir kerana orang-orang ini memilih-milih keimanan dalam kehidupan seharian. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu man kana aduwwan li Jibril. Ya, perkataan yang kita ingin beri perhatian adalah aduwa, itu daripada kata akar ada ataupun adawa yang bermaksud musuh ataupun berpaling. 106 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah An-Nisa ayat 101, surah Al-An'am ayat 142 dan surah At-Taubah ayat 114, di samping 102, 103 tempat yang lain. Maksudnya apa? Musuh apabila kita ambil tanpa panduan daripada Al-Quran, ia menyebabkan kita sebenarnya bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kesan apabila bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah tentunya seseorang itu jauh daripada Allah, satu. Yang keduanya, lawan kafara itu adalah syakara, seorang yang bersyukur Allah tambah, orang yang kufur Allah tawarkan azab yang sengsara. Bukan sekadar di akhirat satu hal, tetapi di atas dunia lagi sudah pun menghadapi pelbagai kepayahan dalam kehidupan. Jadi kita baiki iman kita, kita belajar dan alhamdulillah kita tak ada masalah Ustaz, ya. Kita tak adalah bermusuh sangat dengan malaikat, ya. Tetapi jangan sampai kita bermusuh dengan ayat-ayat yang dibawa oleh malaikat. Itu penting tu kan. Kadang-kadang pasal ayat tersebut menegur saya tak boleh ambil riba dalam saya beli rumah contohnya, ataupun saya ni jangan tidak amanah di tempat kerja contohnya. Kemudian bila baca ayat tersebut kita rasa macam tak berapa senang kan, dan kita rasa saya tak berapa suka dengan ayat tersebut. Ayat itu sebenarnya yang selalu kita kena baca Ustaz, ya. Kita ulang-ulang yang kita doa, ya Allah ampunkan aku masih lagi tak buat apa yang ada, tolong beri hidayah jalan keluar agar saya tidak terlibat dengan perkara dosa ataupun perkara baik yang perlu saya laksanakan. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا
القرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time 2.0 Quran Salat dan Infak. Alhamdulillah, tibalah kita pada bahagian kita nak membetulkan bacaan tilawah Al-Quran kita dan kita fokus pada beberapa tempat dan juga kita nak belajar sedikit untuk menghafaz ayat-ayat yang pilihan kita pada hari ini yang telah pun ditadabbur sebahagiannya oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul kita. Alhamdulillah, kita lihat di paparan skrin kita ulang kaji yang pertama iaitu menyempurnakan bacaan hukum qalqalah pada kalimah Jibril. Ada dua kalimah Jibril pada satu pada ayat 97 dan yang kedua pada ayat yang ke-98. Yang mana huruf qalqalah ini adalah huruf qalqalah yang bersifat nipis, iaitu ba. Kalimah Jibril pada ayat warusulihi wa Jibril wa Mikal. Huruf ba huruf yang nipis dan qalqalahnya pula tingkatan qalqalah yang sughra lah, yang kecil sekali. Yang mana tak boleh kita pantulkannya macam qalqalah yang lebih besar daripada sepatutnya. Wa Jibril, kita buat contoh. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Itu dia qalqalah pada huruf ba. Dan kesalahan yang biasa berlaku menebalkan qalqalah pun boleh juga. Menebalkan. Macam mana menebalkan? Wajib jiba, tak boleh wajibari. Wajib. Cuba sebut ba. Nipis bukan ba tapi ba. Bila dia qalqalah wajibarila. Wajibarila. Okey. Dan yang kedua, qalqalah ba tu tidak boleh dilambatkan seperti wajibri. Ada yang baca macam tu. Wa rusulihi wajibri, lambat. Dia sekatakan saja. Jangan beratkan pada qalqalah yang kecil. Wajibri, biar macam tu. Cuba sebut wa rusulihi wajibril. Wa rusulihi wajibril. Macam tu. Wajib. Sebab tu orang Arab, cara dia qalqalah ini tidak ada dalam buku. Kalau kita bertalakin dengan dia, kita akan dapat dia punya kaedah dia baca qalqalah. Dia akan tekan sedikit huruf sebelum qalqalah tu. Kalau sini huruf ba, dia akan tekan baris bawah jim tu. Wajib, barulah qalqalah tu dapat dipantulkan. Sebab qalqalah ni tidak boleh dibuat-buat. Wajib, tak boleh. Wajib, dia tak boleh macam tu. Tekan pada jim sedikit suara, intonasi suara. Wajibarila. Okey, ikut saya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. 1, 2, mula. Aywa, macam tu. Wajibari wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Sama-sama penonton di rumah dan juga studio. 1, 2, mula. Wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Cantik. Begitu ingat kalau kalah sughra wajibari, biar nampak sekata. Jangan kita wajib. Masalah macam dilambatkan sedikit. Sebab apa? Kalau surah dia berada di tengah-tengah kalam perkataan ataupun di tengah-tengah ayat. Bukan ketika wakaf. Bila wakaf jadi lain sedikit. Okey. Yang kedua, kita lihat ulang kaji kita yang kedua.
Iaitulah menyempurnakan huruf-huruf yang bertasydid dalam ayat 98. Okey. Hari ini kita nak betulkan huruf-huruf yang bertasydid. Ingat, huruf yang bertasydid ni, sabdu ni dia mewakili satu huruf juga. Bila ada sabdu, di soalan situ ada dua huruf kat situ. Hakikatnya ada dua huruf. Cuma dah disabdukan, dimasukkan. Okey? Maka sabdu berikan masa sabdu tu. Saya guna ayat kan, bagikan ayat. Berikan masa sabdu itu. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Man kana aduwwan lillah. Satu, dua, mula. من كان عدوا لله ada sabdu, ada berapa sabdu tu? Adu wal lil. Ada 3 sabdu dekat kalimah adu wal lillah. Jangan melompat-lompat. Sebagaimana setengah orang bila disabdu dia melompat ataupun agak laju. Man kana aduwwan lillah. Jangan cepat. Lillah. Jangan. Lillah. Aduwwan lillah. Aduwwan lillah. Berikan masa. Sebab ada sabdu. Macam kita baca. Waladdallin. Dia tak kena. Sabdu tu kita terlalu cepat nak ambil lam. Sepatutnya waladdallin. Berikan masa sedikit. Tapi tak boleh lama sangatlah. Waladdallin. Tu dah lebih pula. Yang sepatutnya lah. Tapi kalau huruf yang sabdu tu nun ataupun mim, kena dengung lah pula panjang sikit. Itu lain cerita lah. Okey. Cuba sebut. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. ورسله وجبريل وميكال. ورسله وجبريل وميكال. Okey, tu selesai ulang kaji tajwid kita. Huruf-huruf bertasydid, berikan masa dia. Jangan terlalu lambat, biar sekata dengan bacaan kita. Dan juga qalqalah yang sughra, yang kecil pada huruf ba. Baik, kita nak cuba menghafaz ayat ini. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. 1, 2, mula. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi وجبريل وميكال. فإن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو للكافرين. Okey. Man kana aduwwan lillah. Kita dah faham dah terjemahan dia, barang siapa yang bermusuh dengan Allah. Lillah. Lepas tu ada malaikat wa malaikati. Lepas tu rasul-rasul wa rusulihi. Lepas tu dijelaskan lagi rasul malaikat pula. Jibril dan Mikal. Ada 5 kat situ. Lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Dia membantu untuk kita menghafal. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril.
وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين Aduwu Allah itu Allah itu merupakan musuh bagi orang-orang kafir. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. فإن الله عدو للكافرين Okey, cuba kita tanpa melihat mushaf. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل Okey. Wa Jibril wa Mikal. وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو للكافرين Masya-Allah, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Moga-moga Allah jadikan kita ahlul Quran. Amin. Berehat seketika dan ke mana-mana kembali selepas ini My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada 3 ayat dan sebentar tadi sudah pun kita menghafaz Ustaznya. Alhamdulillah pada ayat yang ke-98 bagaimana Allah menjelaskan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, ya, siapa yang memusuhi kepada Allah dan juga para malaikat, wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, iaitu kepada rasul-rasul, dikhususkan lagi kepada Jibril dan juga Mikail. Kerana apa? Kerana dua malaikat ini adalah dua malaikat yang amat masyhur di kalangan Bani Israel. Allah memberi highlight, memberi penekanan bahawa Jibril yang kamu musuhi, Mikail yang kamu sukai, sebenarnya dua-dua ini adalah daripada kalangan malaikat yang perlu diimani secara keseluruhan, tidak boleh dipilih-pilih. Kerana kalau dipilih, maksudnya kamu tidak bersyukur kepada hidayah daripada Allah SWT, tidak bersyukur kepada Allah, digelar sebagai orang-orang yang kafir dan sekaligus menjadi musuh kepada Allah SWT. Jadi selepas bercakap tentang bagaimana Nabi diajarkan untuk berhujah dengan Bani Israel, mereka tidak menerima hujah-hujah tersebut. Bagi setengah orang Ustaz, ya, bila dia jual kereta ke, dia jual produk ke, dia kempen, lepas tu orang tu tak nak. Ya, sama ada produk tersebut tak bagus ataupun dia tak pandai nak cakap. Ya, tak pandai nak mempengaruhi kepada orang tersebut. Dalam kes ini, apabila produknya bernama Islam, bila Nabi cuba untuk menyatakan, berhujah dengan mereka, mengajak mereka, mereka
tidak mahu menerima hakikat tersebut. Mungkin bagi setengah orang kata mungkin pasal saya punya cara menyampaikan tidak berkesan, ataupun mungkin Islam ini tidak cukup mengujakan mereka. Allah membalas perkara ini dengan ayat yang ke-99. Kita baca bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi untuk memahami apakah produk ataupun apakah yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan isu kerana kualitinya, tetapi ada sesuatu pada ayat 99. Kita baca dipimpin Al-Fadil Ustaz. Baik, jom sama-sama kita membaca ayat 99. Saya baca satu potong, dua kali baca insya-Allah pada ayat 99. Ada wakaf pada ayatin bayyinat yang diikuti oleh penonton-penonton di studio dan juga penonton-penonton di rumah. Jom sama-sama kita ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ Sadaqallahu. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-99 ya, bersama dengan penonton kita ya, bersama dengan rakan-rakan kita di studio dan juga di rumah. Mungkin kita tak dengar Ustaz ya, tetapi harapnya terus membaca. Ayatnya pendek tetapi ini adalah sebagai satu penghujahan ataupun penekanan bahawa walaqad anzalna, maksudnya ialah dan kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu wahai Muhammad, dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Ayatnya pendek, baca terjemahan ni macam ini macam ulangan dia Ustaz ya. Tetapi apakah tadabbur? Bila kita tadabbur, sama ada kita melihat ayatnya ataupun kita melihat juga konteksnya berada pada beberapa ayat sebelum dan juga selepasnya. Jadi kita sudah pun melihat ayat 97 98 bagaimana Bani Israel itu tidak menerima Jibril ya. Mereka, apakah konsepnya? Keimanan terpilih Ustaz. Dia tak ada cakap keimanan terpilih kat sini, tapi kita tahu konsepnya, mereka pilih-pilih. Kalau tidak mengikut kehendak mereka, mereka tidak suka dan bermusuh dengan pihak itu. Dalam hal ini Jibril, dan apatah lagi bila bermusuh dengan Jibril, kerana Jibril salah alamat, maka dia bermusuh juga dengan Nabi Muhammad, sekaligus bermusuh dengan Al-Quran. Itu kesan Ustaz ya, bila iman tak betul. Jadi itu sebabnya mengapa iman ini perlu dipelajari, dan sumbernya sudah tentu datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita main teka-teka sahaja ya dalam hal ini, mungkin kita rasa bahawa Jibril ni kita iman je lah kan, ataupun ada orang yang sampai memohon perlindungan daripada Jibril. Itu satu lagi kan, memohon perlindungan dengan Jibril, dengan Mikael. Nanti kalau saya nak nak tanam padi ke nak buka sawah, saya menyeru kepada wahai Mikael kan. Ini orang-orang Yahudi punya amalan. Dia suka sangat dengan Mikael ini kerana dia membawa keamanan dan kesuburan kepada tanah. Padahal sebenarnya kesuburan apa sebagainya dengan izin Allah, Mikael yang menguruskan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sumbernya, bukan yang membuat perubahannya adalah Mikael ataupun malaikat itu sendiri. Baik. Jadi ayat yang ke-99, kalau katakan mereka tak percaya, ya, mereka tidak menerima segala penghujahan daripada Nabi, Allah menyatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sesungguhnya kami telah benar-benar menurunkan kepadamu. Maksudnya Allah beritahu, memang Allah dah beritahu kepadamu, turunkan pada Nabi Muhammad. Anzalna itu maksudnya satu anugerah, hadiah yang istimewa. Jadi kalau katakan hadiah istimewa daripada Allah, tak kisahlah orang percaya ke tak percaya ke, yang penting saya ada hadiah istimewa. Itu adalah kefahaman kita bila Allah menekankan lam di situ adalah lam at-taukid maksudnya penekanan. Pasal orang kata alah Quran ini ya, tetapi bagi kita ialah tak, Allah menyatakan ini sebenarnya diturunkan oleh Allah, satu anugerah daripada Allah. Kau tak suka baca, kau punya pasal. Okey, tetapi saya tetap bersama dengan hadiah ilaika kepada Nabi Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apakah peranannya? Ayatim bayyinat. Ya Allah turunkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan penjelasan.
penuh dengan penjelasan. Apa kepentingan perkara ini? Ayat adalah ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Makin saya menghargai hadiah daripada Allah, saya makin menghargai Allah, saya makin kagum dengan kebesaran Allah, maka saya akan dibantu dan yakin hidup saya dengan bantuan daripada Allah. Itu kesan Ustaz ya. Makin kita baca ayat-ayat Allah ini, kita akan makin bermotivasi sebagaimana dalam ayat 97, hudaw wa bushra lil mu'minin. Kita dapat pencerahan dan kita dapat semangat, kabar gembira ketika orang lain tengah down, kita rasa orang lain tak semangat, kita masih lagi go on dan bersemangat dalam hidup. Dan seterusnya Allah nyatakan bayinat, sifatnya itu menjelaskan ya. Kalau kita tengok dalam surah Bayyinah ya, ada satu surah namanya surah Bayyinah, nanti juz yang ke-30 kita akan sama-sama lihat. Salah satu ayat dalam ayat yang kedua itu rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah ya. Rasul adalah utusan Allah yang membacakan tilawah ayat-ayat daripada suhufan mutahharah, daripada Al-Quran itu sendiri. Apa kepentingannya bila bercakap tentang bayinat ini? Kadang-kadang ada orang cakap Ustaz ya, bahawa bayinah ini adalah bukti-bukti yang kita perlu sampaikan kepada kawan kita, dan kalau katakan orang itu tidak beriman, maka wama yakfuru biha illal fasiqun, tidaklah yang kufur kecuali orang yang fasik yang derhaka. Ya, itu satu kefahaman. Tetapi sebenarnya yang lebih daripada itu, peranan bagi umat Islam. Ini kembali balik kepada kita sebagai umat Islam. Bayinat ini kalau kita lihat dalam ayat kedua daripada surah Al-Bayyinah, Nabi sebagai rasul, ya, Nabi sebagai rasul, rasulun minallah, daripada Allah, yatlu, ya, tilawah. Jadi ada dua. Satu rasul, yang keduanya risalah. Satu rasul, satu lagi risalah. Pelajarannya apa? Bila bercakap tentang bayinah ini, dia bukan tiba-tiba dapat message, tetapi dia ada rasul, bukan sekadar risalah, tetapi ada rasul yang membawanya. Jadi di sebalik rasul ada akhlak, di sebalik risalah ada kebenaran. Jadi dalam hidup kita ini, kadang-kadang mungkin kalau kita nak bercakap dengan orang Islam ataupun bukan Islam, kita mungkin boleh cerita isi Al-Quran, risalah. Tapi satu lagi ialah apa? Kalau rasul itu membawa akhlak, kita kena membawa juga akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang tak baca apa yang kita tahu daripada Quran, Ustaz. Dia tengok pada akhlaknya, ya, kita cuba memperjuangkan keadilan, kita berkasih sayang, kita cuba baiki apa yang patut dibaiki, bantu orang lain. Ini adalah sifat-sifat yang perlu ada apabila kita makin dekat dengan Al-Quran. Akhlak kita sama-sama, ya, sama-sama baiki agar ia menjadi hujah. Bayinat, hujah. Orang tengok, macam mengapa dia ni boleh bersabar lagi? Mengapa dia boleh istiqamah lagi? Mengapa dia boleh cakap perkara yang elok-elok lagi walaupun dia mungkin dah dimarah, dikutuk dan sebagainya? Ini keazaman kita, kerana apabila kita mendapat hadiah daripada Allah, kesannya ialah kita menjadi bayinat. Selain daripada kita juga boleh bercakap lah Ustaz ya. Kalau slot My Quran Time ini kita menyampaikan risalah, tetapi dalam masa sama saya pula yang kena jaga-jagalah ya dari segi akhlaknya dalam hidup, kerana ia menjadi bayinah kepada orang yang di luar. Dan itu sebabnya di hujung itu Allah menyatakan wama yakfuru biha illal fasiqun, membawa kepada resolusi kita pada hari ini kita saksikan, iaitu yang pertama, kenali para malaikat dan mempercayai mereka sepenuh hati. Yang kedua, benci apa yang Allah larang, buat apa yang Allah suka. Dan yang ketiga, kita berfikir rasional dalam melakukan tindakan dengan berasaskan kepada Al-Quran. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita dapat ya, bersama membina akhlak yang baik selain daripada hujah bayinah sebagaimana dalam ayat 99 sebentar tadi, dengan platform tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk sama-sama kita berkongsi idea, berkongsi sumber keuangan dan jaringan dalam hidup kita, kerana kita tahu bayinah perlu disampaikan dengan akhlak, dengan mesej yang jelas kepada seluruh alam. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, episod akan datang, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah.
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين